Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masa seminit kita akan bermula jika Ustaz telah bersedia. Dalam pada itu, Tuan Haji Nazri is having another meeting. So harap-harap semua orang boleh bekerja sama supaya boleh mute-kan, dan jika ada tanya soalan, tolong unmute-kan semula. Mute and unmute ya. Lagi satu, Tuan Haji Nazri, sebelum you start meeting you, can you please remember to record the session ya? So, kita tunggu Ustaz. Silakan Ustaz jika Ustaz telah bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Alhamdulillah kita akan memulakan kelas kita. Minta maaf lambat sikit ya, sebab hujan lebat di tempat ustaz ni. Jadi tak boleh guna modem ya, terpaksa guna kaedah lain. Harap-harap dia punya wifi connection okey lah. Boleh dengar ya setakat ni? Alhamdulillah dengar Ustaz. Okey. Jadi kalau boleh dengar, kita punya perbincangan hari ini, ya, kita sudah sampai ke, kalau buku Arabic Unlock, ya, Arabic Unlock, buku yang paling nipis, buku pertama, ya, kita sudah sampai ke muka surat yang ke berapa ya, kejap. Ya. 16 Ustaz. 16 ya. Jadi kalau sudah sampai, kita tengok 16, hari itu last kita 16 ya. Ya, 16. Okey, ya. Jadi kalau 16 ya, an, dia partikel juga an tu. Kemudian ustaz nak apa kita panggil ya, nak pergi ke nombor 14 ya. Nak review balik nombor 14, kalau boleh tengok di sini ya, papan apa ni apa? Papan skrin masing-masing ya. Jadi kita ada contoh ya, in. In ni kita terjemahkan sebagai jika ya. Biasanya kita terjemahkan jika lah. Dan ini termasuk partikel yang bersifat conditional ya. Maknanya benda-benda yang macam jika, kalau,
ya. Apabila, itu maknanya benda-benda yang mungkin boleh berlaku, mungkin tak boleh berlaku, ya. Jadi antara apa kita panggil, ya, antara contoh di sini ialah in dengan makna mungkin berlaku, mungkin tak berlaku, maksudnya 50-50. Kalau kita jumpa in ni, ya, dalam ayat Al-Quran, contoh wa in kuntum, ya, contoh di sini. Wa in kuntum, dan waw tu in, waw tu dan, in tu jika, ya, kuntum kita belum belajar lagi, ya. Tapi terjemahkan saja kepada antum, ya. Pada minggu lepas kita ada belajar sikit, ya, tentang antum, ya. Antum tu maknanya kamu ramai, ya, kamu ramai. Dan apa ni, kita boleh gunakan apa ni, ya, kuntum ni juga, ya, sebagai antum saja, ya. Terima dulu, ya. Sebenarnya kuntum ni ada sedikit makna tambahan, ya, tetapi secara umum terjemahkan saja dulu kuntum ni kepada antum saja. Ya, kuntum tu kepada antum saja, ya. Jadi wa in kuntum, dan in jika kuntum kamu fi di dalam raibin keraguan. Ya, jika kamu di dalam keraguan. Ya, kita stop kat situ, ya. Sebab kita nak ambil contoh in saja. Jadi in di sini, ya, walaupun dia conditional, kemungkinan berlakunya 50% saja. Mungkin 50% boleh berlaku, mungkin tak boleh berlaku, ya. Itu in. Ya. Jadi contoh yang lain ada di bawah, ya. Ayat yang sama, ayat yang ke-23 surah apa ni Al-Baqarah, sama ada dicatatkan di sini. Nombor 2 tu adalah surah Al-Baqarah, 23 nombor ayat, ya. Apa di sini, in kuntum shadiqin, in jika kuntum kamu shadiqin, ya, kamu orang yang benar. Mana kalau kamu ni bercakap benar, ya. Jadi kalau kamu bercakap benar, maksudnya mungkin bercakap benar, mungkin tidak, 50-50, ya. Itu in. Jadi ustaz nak tambah, ya, ada dua lagi contoh apa ni partikel conditional ni, ya. Conditional ni maknanya mungkin, kemungkinan lah, ya. Jadi antaranya ialah biasa kita jumpa ialah lau, ya. Lau tu lam dan waw, lau. Dalam Quran pun ada, ya, kita akan jumpa lau. Dan antara lau yang paling popular ialah kalau kita biasa dengar nasyid, ya, di apa, di radio ataupun di TV Hijrah selalu keluar, ya. Ada satu nasyid dibuat khusus untuk baginda Nabi, laukana bainana, ya, laukana bainana, lau lam waw, lau kana kaf alif nun, bainana ba ya nun nun alif, ya. Bainana. Ustaz ulang sekali lagi. Tonton tulis je lau, lam dan waw, lau, ya, bunyinya lau, lam tu baris atas fathah, waw tu sukun, ya, lau macam in kan, macam in di sini apa ni hamzah dan nun. Hamzah ni kasrah, nun tu sukun, ya. Kalau lau, lam dan waw, ya, lam dan waw itu lam fathah, waw tu sukun, lau. Apa makna lau? Lau maknanya kalau. Bahasa Melayu pun ada kalau, ya. Jadi kalau kita jumpa lau dalam Quran ataupun lau dalam hadis, biasanya ia merujuk kepada perkara yang mustahil berlaku. Ya, kalau kita kata kalaulah Nabi masih hidup, mustahil berlaku sebab Nabi dah wafat. Ya. Kalau kita kata kalaulah, ya, kalaulah Nabi Musa boleh bantu kita, Nabi Musa tak boleh bantu, Nabi Musa dah wafat. Tadi benda-benda yang mustahil berlaku. Ya. Kalaulah, ya, kalaulah apa ni Nabi Adam tidak makan buah khuldi, kita kata, ya, tak boleh. Kita tak boleh kata macam tu. Sebab apa? Sebab benda tu memang sudah berlaku. Ya, Nabi tadi sudah wafat. Jadi tak mungkin Nabi akan hidup semula di dunia ni. Ya, kita akan bertemu Nabi tapi di akhirat besok, bukan di dunia. Ya. Okey, jadi lau di situ dia mungkin juga tapi dengan makna sesuatu yang mustahil berlaku. Kalau ini dia 50-50. Ya, jadi lau yang paling popular Ustaz sebut tadi, lau kana bainana. Lau lam waw, kana kaf alif nun, kana kaf alif dan nun. Nun tu fathah juga, ya. Lau kana bainana. Ba ya bai nana, nun dan nun alif. Ada dua nun di situ. Bainana, ba ya nun nun alif. Lau kana bainana, ya. Jadi lagu tu menceritakan tentang kalaulah Nabi Muhammad tu masih ada bersama kita, sedangkan benda tu benda yang mustahil berlaku. Ya, sebab tu dipanggil lau. Ya, lau tu maknanya sesuatu yang mustahil berlaku. Tapi dia masuk juga conditional particle, lau. Ya. Kemudian
satu lagi sebelum kita pindah ke contoh yang lain, ya, ialah iza. Ya, jadi iza. Jadi iza tu antara perkataan yang kita akan jumpa lah. Ya. Kita akan jumpa dalam Al-Quran banyak, ya. Iza kita akan jumpa dalam Quran. Jadi antara iza yang paling popular kita jumpa dalam Quran ialah iza jaa nasrullah. Ya, iza jaa nasrullah. Ya, iza jaa nasrullah. Iza apabila jaa datang nasrullah, bantuan Allah. Ya, ayat ni pun, surah ni kita selalu hafal dan kita selalu baca dalam solat. Iza jaa nasrullah. Iza apabila jaa datang nasrullah, bantuan Allah. Ya, dia pun partikel dalam bentuk conditional juga. Ya. Kalau lau mustahil berlaku, kalau in 50-50, ya. Kalau iza confirm berlaku. Iza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah, maknanya pertolongan tak datang lagi. Tapi kalau pertolongan tu sampai waktunya, pasti dia akan berlaku. Ya, jadi lau sesuatu yang mustahil, in 50-50. Kalau iza, ya, iza makna apabila. Iza tu ialah hamzah di bawah alif, zal dan alif. Iza, ya, iza. Iza jaa nasrullah, ya. Iza lam yakun, ya. Iza pun lagi banyak dalam Quran. Tapi yang paling popular iza jaa nasrullah lah, sebab kita hafal ayat tu. Ya. Iza kumtum ila salah, apabila kamu nak solat, ya, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu. Ya, tu pun ada. Ya, ayat yang ke-6 ya dalam surah Al-Maidah. Jadi itulah 3 conditional dalam, dia partikel tapi partikel conditional, ya, yang nanti kita akan ulang-ulang banyak kali lagi. Tapi sebagai permulaan, ya, mukadimah kita pada hari ini, saya perkenalkan 3 tadi. Ya, 3 partikel dalam bentuk conditional. Ya, bermula dengan iza, ya, iza maknanya confirm berlaku, in maknanya jika, ya. Kalau iza tadi apabila. Terjemahan dia ialah apabila. Ya, iza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah. Kalau in di sini 50-50. Mungkin boleh berlaku, mungkin tidak. In kuntum fi raibin, kita dah bagi contoh tadi. Wa in kuntum, dan in jika, kuntum kamu fi raibin, jika kamu berada dalam keraguan. Kalau kamu ragu, kalau tak ragu tak adalah. Ya, jadi maksudnya dia belum pasti berlaku, tapi ada kemungkinan 50%, ya, berlaku. 50% daripada kemungkinan tu dia akan berlaku. Tapi kalau lau, lam dan waw, lau tak akan berlaku, mustahil berlaku. Contoh tadi, lau kana bainana. Kalaulah Nabi Muhammad tu ada bersama kita, Nabi Muhammad tak ada bersama kita, baginda dah wafat. Ya, Allah dah wafatkan baginda. Jadi 3 tadi, ya. Ada soalan setakat ni untuk Ustaz? Ya. Iza tu, alif tu ada hamzah kecil tak di bawahnya ataupun alif zal alif saja? Hamzah kecil di bawah. Saya dah bagi tahu tadi. Ya. Mungkin akak terlepas. Minta maaf, tengah concentrate something else. Iza. Okay, thanks. Jadi macam in ni juga, Ustaz bagi contoh tadi, ya. Macam in ni juga. Jadi hamzah bawah alif kan? Sama. Iza pun sama juga. Hamzah di bawah alif. Ya. Hamzah di bawah alif. Ya. Ini bukan hamzah kecil, ini memang hamzah. Ya, dia tak ada kecil besar, ya. Jadi apa ni, hamzah di bawah alif, ya. Jadi in, ini in, ya. Tapi kalau iza sama, hamzah di bawah alif, barisnya kasrah dan dia ada zal alif. Ya, zal alif, ya. Zal tu maknanya zal kecil, ya. Zal kecil. Dia bukan zai, bukan zai. Ya, dia zal, ya, zal. Jadi zal itu, ya, ada titik di atas dan ada alif sebelahnya. Jadi kita kata iza. Ya, iza jaa nasrullah. Boleh tengok pada iza jaa nasrullah lah. Ya, surah yang kita telah hafal, ya. Okey, ada soalan lain silakan. Ada 3, ya. Kalau orang tanya kita, adakah 3-3 ni partikel? Ya, iza pun partikel, in pun partikel, ya, lau pun partikel. Kita akan detailkan bila kita jumpa contoh, ya. Setakat ni kita terima je dulu. Iza, ya, partikel conditional, in pun partikel conditional, ya. Lau pun sama juga. Cuma fungsinya berbeza-beza, ya. Sebab bila Allah letak 3-3 ni dalam Al-Quran, fungsinya berbeza-beza. Kalau iza, conditional yang pasti berlaku. Kalau in, conditional yang 50-50. Kalau lau, conditional yang mustahil berlaku. Ya, tu dia punya, apa kita panggil, ya, dia punya penerangan dia. Okey, ada apa-apa sebelum kita
move on, ya. Contoh yang ke-16 sudah, 17. Setakat ni, perempuan ada apa-apa soalan? Ya, silakan. Ya. Ada 36 partisipan hari ni, ya. Tak ada, ya. Jadi kalau tak ada, kita terus pergi ke contoh yang ke-17. Kita dah selesai 16, kita pergi ke 17, ya. Illa kita dah pergi. Illa ni dia exceptional, partikel juga, tapi partikel untuk exceptional, exception. Ya. Ada tulis di sini meaning except, ya. Dalam bahasa Melayu kita kata melainkan, ya, ataupun kecuali. Boleh terjemahkan dua-dua, melainkan ataupun kecuali. Boleh, ya. Kemudian kita ada an ni tak boleh nak terjemah lah. Ya. Cuma kadang-kadang dia boleh makna apa kita panggil, ya. Bahawa, ya, ataupun apa kita panggil, ya, tak ada terjemahan perkataannya khusus ataupun supaya, ya, agar, boleh, ya. Tapi dia tak ada makna yang khusus, dia kena tengok pada konteks dan dia tetap partikel juga, ya, sebab dia tak ada ciri-ciri noun, tak ada, sebab noun mesti ada alif lam di depan, noun ada tanwin di belakang, kan, di akhir, ya, dia ada alif lam di awal ataupun tanwin di akhir. Ini tak ada, ya. Kemudian kita pergi contoh baru nombor 17, amana. Okey, ini hamzah juga. Tadi hamzah bawah alif. Ya. Yang ini hamzah sebelum alif. Ya. Kadang-kadang dia letak hamzah ni di atas alif pun boleh juga. Kemudian ada apa? Ada tanda panjang, ya. Sebab bila kita baca kita kena panjangkan amana. Amana, ya. Amana, ya. Dia 3 huruf, dia bukan 4. Ya. Yang dikira di sini ialah hamzah. Macam biasa kita dah tahu dah. Kalau hamzah duduk bawah alif, yang diambil kira hamzah. Hamzah duduk atas alif, yang diambil kira hamzah. Hamzah duduk depan alif, yang dikira hamzah. Yang tak dikira, yang dikira alif ialah kalau hamzah datang selepas alif. Ya, kalau hamzah tu dia datang selepas, letak di belakang sini. Kalau dia di depan masih hamzah, di atas hamzah, di bawah hamzah. Selepas baru kita kira alif dan hamzah. Itu kaedah dia, ya. Boleh, ya. Jadi amana, 3 huruf, hamzah, min, nun. Walaupun nampak macam 4, tak, dia 3 huruf saja. Hamzah, min dan nun. Amana. Apa makna amana? Ini adalah verb, ya. Kita jumpa verb yang kedua. Ya, apa makna amanah? Makna telah beriman. Sebab verb biasanya kalau 3 huruf, huruf yang terakhir barisnya fathah, huruf terakhir, ya, baris fathah. Dan biasanya ia membawa makna telah berlaku, makna past tense. Jadi amanah maknanya telah beriman, ya. Jadi meaning dia bukan to believe, ya, meaning dia maknanya believed, ya, maknanya telah beriman. Jadi dia past tense, ya. Tolong betulkan di situ. Memanglah base form dia memanglah to believe, ya, to see, ya, to run, itu dia punya base form kalau kita belajar dalam English, kan. Tetapi kita terjemahkan dengan betul. Amanah bukan makna to believe, tapi maknanya believed, ya, telah meyakini, telah percaya, telah beriman lah. Bahasa Melayu kita pun sama macam bahasa Arab, telah beriman, ya. Ada contoh? Ada, ya. Auzubillah minasyaitanirrajim, daripada surah 29, surah Al-Ankabut, ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan sepanjang Ramadan ni tak ada, dah rasa dah buat semua, dah zikir, dah solat sunat, dah baca Quran, ya, dah sedekah, ya, dah masak apa ni untuk keluarga, ya, dan macam-macam dah buat. Tak tahu apa lagi nak buat, Ustaz, ya. Antaranya ialah menghafal nama-nama surah dalam Quran. Itu pun dapat pahala, tuan-tuan. Ya, paling kurang kita mula daripada surah pertama sampai surah ke-10. Ya, hafal. Surah pertama Al-Fatihah, maknanya pembukaan. Surah pembukaan. Surah kedua Al-Baqarah, ya, apa kita panggil lembu betina. Surah ketiga Ali Imran, keluarga. Ali itu keluarga. Imran merujuk kepada seorang lelaki soleh yang menjadi imam Masjid Al-Aqsa. Ya, beliau merupakan bapa kepada Maryam dan datuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Ali Imran. Surah 4 An-Nisa, ya, perempuan-perempuan. Surah 5 Al-Maidah, hidangan makanan ataupun meja makan. Ya, sebab kalau kita belajar bahasa Arab, meja tu maktabun, maktab. Ya, macam meja yang tuan-tuan ternampak, ya, belakang ustaz ni ada meja di tengah-tengah tu, ya. Di tengah-tengah tu ada meja. Ya, ada meja, kan. Ya, yang lain ni sofa lah, ya. Di tengah-tengah tu ada meja. Kalau meja yang kita boleh letak buku, ya, kita boleh letak sesuatu, kita panggil
maktabun, maktab. Ya, maktab juga boleh makna office, makna pejabat, maktab juga makna meja tulis. Ya, maknanya meja tulis. Tetapi kalau meja makan yang kita letakkan hidangan makanan, ya, kita letak kurma di situ, kita letak air zam-zam, kita letak hidangan makanan kita untuk berbuka puasa, dia tak panggil maktab. Sebab maktab untuk menulis. Ya, maktab untuk kita buat sesuatu urusan yang berkaitan dengan tulis menulis. Ya, jadi apa ni, writing table kita panggil. Ya, ataupun tempat kita belajar, tempat kita baca, reading table. Ya. Tapi kalau meja makan kita panggil maidah. Sebab itulah al-maidah tu merujuk pada meja makan ataupun hidangan makanan. Kerana hidangan makanan tu biasa diletak di atas meja. Ya, sebab tu bila kita belajar apa ni makna-makna surah dalam Quran, baru kita dapat, ya, kita dapat dia punya vocabulary dan kita faham makna sebenar dia. Apa cerita dalam surah tersebut? Highlight dia sudah tentu tentang makanan-makanan. Memang betul. Surah Maidah memang cerita binatang yang boleh dimakan, ya, sembelihan orang Yahudi, ya, sembelihan orang bukan Islam, sembelihan orang Islam boleh tak dimakan oleh orang Yahudi, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan apa, hidangan makanan, ya. Teruslah, ya, nombor 6 suratul An'am, binatang ternakan. Jadi hafal nama surah senang. Ya, bila kita tengok je surah 29, kalau kita tak hafal apa ni nama surah dia, susahlah. Ya, kita terpaksa tengok. 29 ni adalah surah spider. 29 surah Al-Ankabut. Al-Ankabut, ya. Dah dapat satu perkataan baru, Ankabut, makna spider. Ya, 29 ayat 26. Auzubillahi minasyaitanir rajim, fa'amana. Nampak? Ya, di sini, ya, hamzahnya ditulis lebih besar, ya. Ustaz enlarge kan, ya. Ya. Jadi cuba kita tengok, ya, dia punya apa kita panggil, ya. Dia punya hamzah dia, cuba tengok, ya, tak nampak sangat, ya. Sebenarnya ada hamzah di sini. Fa'amana, hamzah di atas alif. Ya, boleh tak tulis macam ni? Boleh. Ya, tidak ada masalah, kita boleh tulis macam tu. Ya, walaupun yang asalnya macam nilah. Amanah. Tapi hamzah ni, hamzah kecil tadi Kak Mazidah kata boleh letak atas ni. Ya, boleh letak atas alif. Dan kita panjangkan dia. Amanah tetap. Dan a tu, ya, dia mat asli, dia 2 harakat. Kita tak boleh baca amanah, tak, dia amanah. Mana pendek, a panjang. A 2 harakat. Ya. Ma 1, nun 1. Amanah. Apa makna amanah? Telah beriman. Contohnya fa'amana lahu lutun. Fa'amana, ya. Lalu apa dia? Amana lahu lutun. Nabi Lut telah beriman kepadanya. Nya tu siapa? Ya. Sudah tentulah nya tu Ibrahim. Kerana sebelum Nabi Lut jadi nabi, Nabi Ibrahim jadi nabi dulu. Jadi Nabi Lut beriman dengan Nabi Ibrahim. Ya, dan Lut ini adalah anak saudara Nabi Ibrahim. Fa'amana lahu lutun. Ya. Maka telah beriman kepada Nabi Ibrahim itu Lutun, ya. Lutun adalah Nabi Lut. Wa qala, dan qala, dia berkata. Qala pun kita dah jumpa, ya. Salah satu daripada apa ni verb yang kita dah belajar, ya. Setakat ni kita dah belajar qala dan kita telah belajar amanah. Dua-dua makna telah. Amanah telah beriman, qala telah berkata. Ya. Siapa yang berkata? Nabi Ibrahim lah. Ya. Bila Nabi Lut beriman kepada Nabi Ibrahim, lahu kepadanya, nya, kita dah belajar minggu lepas, hu tu, ya, ialah dia, yakni huwa. Cuba tengok nota balik minggu lepas, kita belajar huwa. Jadi kalau huwa tu dipendekkan lahu. Kita tak kata lahwa, ya, kita kata lahu, ya. Fa amana, fa partikel, ya. Kemudian amana, ya, apa ni verb, la adalah partikel, ya. Kemudian hu adalah domir. Domir ialah ganti nama pronoun. Nama khas. Ya, Lutun nama orang. Macam mana kita tahu dia nama khas? Ya, kerana dia memang nama orang. Dan macam mana kita tahu dia adalah noun? Kerana dia ada tanwin di akhir. Lutun bunyi dia. Lutun, ya, bunyi dia. Dan Nabi Ibrahim pun berkata, ya, telah berkata, ini sesungguhnya berstabil, ya. Apa ini sesungguhnya aku muhajirun, ya, aku akan berhijrah ila rabbi, kepada Tuhanku, ya. Innahu, sesungguhnya dia, yakni Tuhan, huwa, dialah. Jadi tengok di sini,
Innahu, ya, hu di sini adalah ganti nama hu. Asal-asal hu ni huwa lah. Ya. Tetapi kalau huwa, nah, innahu, ya, huwa, dialah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Ya, jadi kita ada kita kata tiga nama yang kita bincang di sini. Yang pertama ialah Lutun, Nabi Lut. Yang kedua ialah Nabi Ibrahim, tak disebut namanya tapi faham. Dan kemudian ialah yakni Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut sebagai Rabbi, yang disebut sebagai Huwa, Innahu, Huwa Al-Aziz Al-Hakim. Ini sifat bagi Allah. Dan sifat juga dia termasuk dia termasuk noun, ya. Macam mana kita tahu dia noun? Dia ada alif lam Al-Azizu. Pasal apa barisnya Azizu? Sebab memang, ya, original baris memang dhammah. Kita tak boleh baca innahu huwal azizi, huwal aziza, tak boleh, ya. Kita kena baca huwal azizu, ya, huwal azizu al-hakimu. Tengok, ada dua sifat Allah daripada 99, kan? Daripada 99 nama dan sifat Allah, ya, maka dua ni antaranya Al-Aziz yang maha perkasa, ya, the exalted in might, ya, the mighty Allah Al-Aziz. Al-Hakim yang maha bijaksana, the wise, ya. Itu contoh ni. Okey, ada apa-apa soalan? Silakan. Sebelum kita pindah ke tempat lain, ya. Ada dua verb di sini, mana yang dikuningkan, ya, dan ada qala yang dibirukan, ya. Qala tu dibirukan, ya, untuk menunjukkan kepada kita bahawasanya kita dah belajar. Qala pun dah belajar. Cuma kuning yang sedang dipelajari, ya. Qala yang telah dipelajari, ya. Ini sesungguhnya aku muhajirun. Muhajirun, aku akan berhijrah. Muhajir tu orangnya, ya. Siapa dia orangnya? Nabi Allah Ibrahim, ya. Biasanya mim tu dhammah. Ini merujuk kepada orang lah, ya. Orang lelaki yang berhijrah. Dan dia adalah noun kerana di akhir ada ra tanwin, muhajirun. Muhajirun ila rabbi, ila kepada, ni partikel juga dengan makna ke, rabbi Tuhanku, ya. Kita belajar pada minggu lepas kitabi, kan? Kitab mana kitab? Kitabi, kitab saya, buku saya, ya. Kalau kita kata rumah saya, baiti, kita dah belajar dah pada minggu lepas, ya. Ada possessive pronoun dia panggil, ya, ada ya di belakang. Tapi sebab ini resam Osmani, Quran ni resam Osmani, dia tak ada tulis ya, tak ada titik dua. Sebenarnya ada titik. Kalau kita tulis secara biasa ada titik dua, ya. Mengapa tak ada titik di sini? Kerana ini adalah penulisan gaya resam Osmani, ya, yang distandardizekan pada zaman Sayyidina Osman. Sebab tu disebut Osmani. Pasal diseragamkan Al-Quran itu pada zaman Sayyidina Osman bin Affan, khalifah yang ketiga, ya. Innahu, sungguhnya dia, yakni Allah, huwa, dialah. Jadi di sini huwa ni adalah emphasis, ya, penegasan. Patutnya kita kata innahul azizul hakim. Tak payah huwa pun boleh. Innahul azizul hakim. Tapi kalau nak tambah huwa, maknanya lebih kuat lagi. Innahu, sesungguhnya dia, yakni Allah, huwa, dialah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Okey, ya. Soalan silakan. Kelas, ada apa-apa soalan? Beza antara ini pun sesungguhnya aku, kan? Innahu sesungguhnya dia refer pada Allah. Ya, betul. Kalau ini tu Nabi Ibrahim sedang bercakap. Ini sesungguhnya aku. Aku tu siapa? Aku tu ada ya juga sini ni. Ini ni yang biru ni. Ya ni, tapi tidak ada titik dua. Sebab apa tak ada titik dua? Sebab ni cara penulisan resam Osmani. Ya, resam Osmani, ya. Kita tak boleh nak buat apalah sebab itu memang telah distandardizekan, ya, oleh para ulama, jadi kita terima aje. Tapi hakikatnya ada ya di sini. Untuk mudah faham kita tulis ya kat sini. Boleh tambah, ya. Apa makna ini? Sesungguhnya saya, sesungguhnya aku. Kalau innahu, sesungguhnya Allah, dia. Sesungguhnya dia, yakni Allah. Okey. Boleh apa lagi? Ya, silakan. Jadi maknanya kalau kita nak cakap sesungguhnya saya, kita boleh cakaplah, orang biasa boleh cakaplah ini. Boleh. Dalam bahasa Arab dia tak ada penghususan kepada seseorang, tak? Boleh. Okay. Ya. Allah pun boleh guna, Nabi pun boleh, orang biasa pun boleh. Ya. Okey, silakan. Siapa lagi? Ada soalan? Ya. Ni apa ni? Sister Nomah daripada mana tadi? Kalau Ustaz boleh tahu. Ya, macam kenal.
Ya, pergi Balkan sama-sama dulu. Oh, ya ke? Ya. Jadi apa ni? Apa kita panggil? Terima kasih ya ikut serta program kita. Ada siapa lagi? Silakan. Siapa lagi? Siapa lagi? Soalan? Kak Mazidah ada apa-apa? Kak Mazidah? Tak ada Ustaz. Saya Belum. kena monitor semua ni Ustaz. Sebab pelajar dan meeting. Kak Masyitah ada join ke hari ni? Ke dia ada meeting lain? Ada, dia ada tu. Dia ada ya. Jadi ada apa-apa soalan Ustaz nak pastikan kita faham je ni. Ya. Slow and steady tak apa. Ya. Jadi apa ni tak nak slow and backward tak nak lah ya. Walaupun slow tapi kita mendaki. Tetap sampai ke kemuncak tu yang penting. Ya. Jadi sekali lagi kalau Ustaz boleh ulang, contoh 17 ini adalah contoh verb. Ya, contoh apa? Contoh verb ya. Apa makna verb? Verb adalah kata kerja. Ya. Jadi amanah. Amanah kalau orang tanya berapa huruf? Apa ni Kak Norma? Ada berapa huruf Kak Norma? Amanah. 3 ya. Alif tu kira ke tak? Tak, dia kira amzah. Bila Hamzah. masa ada amzah, dia kira amzah. Dia tak kira alif. Jadi kalau Hamzah duduk depan, tetap Hamzah. Hamzah duduk atas, tetap Hamzah. Hamzah duduk bawah, tetap Hamzah. Ada satu yang alif tu dikira. Kak Norma dah terlepas tadi ya. Hamzah di depan, Hamzah sahaja. Hamzah di atas, Hamzah sahaja. Hamzah di bawah, Hamzah saja. Hamzah selepas alif, baru kira alif dan Hamzah. Oh, okey. Ya, boleh ya? Okey, selesai. Jadi mana? Maknanya telah beriman. Dia past tense. Ya, macam qala juga ya. Kita dah bagi contoh di bawah surah Al-Ankabut ya. Ingat lagi surah Ankabut tadi surah apa, perempuan? Surah apa Ankabut? Spider. Spider. Labah ya. Okey, fa mana? Fa kita tahu ya. Fa ni ialah partikel penyambung. Dia sambung cerita. Ya. Fa kita boleh terjemahkan lalu, di sini diterjemahkan dan ya. Tapi lebih tepat lagi dia kata lalu. Maknanya kemudian tapi immediately. Ya, dia bukan kemudian tu maksudnya ambil masa 1 jam, 2 jam tak. Dia segera. Ya. Kita terjemahkan lalu. Lalu beriman kepadanya, lahu kepadanya Lutun, Nabi Lut. Ya, ini maknanya peristiwa ni masih berlaku di Babylon. Ya, jadi di samping kita belajar bahasa Arab ni, kita belajar konteks dia. Jadi kita kena ingat Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, mereka berasal daripada Babylon. Ya, daripada Babylon. Jadi fa'amana lahu Lutun, lalu Nabi Lut pun beriman kepada Nabi Ibrahim. Ya, pasal masa ni Nabi Lut belum jadi nabi lagi. Nabi Lut jadi nabi nanti selepas Nabi Lut diutus oleh Allah ke mana? Ya, ke kawasan di Jordan. Ya, di Laut Mati. Masa itu belum ada laut lagi. Ya, nanti bila Allah terbalikkan bumi, ya, di bumi di situ saja, ya. Barulah ya terbentuk sebuah tasik yang paling dalam, ya, yang paling duduk yang paling bawah di dunia. The lowest point on earth. Ya, dia punya apa? Dia punya permukaan pun 400 meter. 400 meter di bawah paras laut. Itu dia punya permukaan. Kalau kita pergi ke dalam lagi, another 400 meter. Jadi maknanya daripada paras laut ke bawah tempat yang paling dalam di Laut Mati tu 800 meter. Sebab tu di tempat tu tak sejuk. Tempat tu panas walaupun musim sejuk. Ya, boleh ya? Okey. Okey, apa lagi yang boleh kita sebut di sini? Dua lah. Fa'amana wa qala. Ya, sudah. Qala pun makna telah juga. Telah apa? Telah berkata. Siapa yang berkata di sini? Nabi Ibrahim. Ya, apa Nabi Ibrahim kata? Ini sesungguhnya aku muhajirun, ya, aku akan berhijrah, ya, ila Rabbi kepada Tuhanku, ya. Jadi maksudnya Allah dah perintah dia berhijrah, ya. Sebab bila Allah perintah kita ikut, mana kita hijrah kepada Allah lah maksudnya, ya. Mana tempat Nabi Ibrahim akan hijrah? Ke Palestin. Ya, sebab tu kita pergi kampung Nabi Ibrahim di Palestin. Ya, kita pergi ke Hebron, nama tempat tu, Hebron, ataupun kita panggil Khalil, ya, Al-Khalil. Itu nama kampung Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim bukan orang situ. Dia berasal daripada Babylon, daripada Iraq. Ya. Okey. Ada apa soalan lain silakan tuan-tuan dan puan-puan. Siapa dalam grup? Ya. Partisipan kita tu siapa je yang ada ni? Ustaz. Ada ramai. Ya, silakan. Amanah dengan amanu sama ke makna? Makna sama tapi
orang yang buat tu jumlah dia berbeza. Oh, makna amanu tu ramai, kami. Betul. Sebab ada waw kat belakang. Kalau ada waw alif kat belakang, ramai. 3 dan lebih. Makna kalau amanu tu kami beriman. Kalau amanah tu saya beriman. Telah. Mana telahnya? Telah dah hilang. Oh, Tadi kan kami kita telah terima, beriman. Kalau tak. amanah saya telah beriman. Bukan. Ya. Bukan. Kalau amanah, dia telah beriman. Mana Oh, ada dia. saja. Okay. Kita tak cerita, ini bukan kita cerita tentang saya. Ini kita cerita tentang dia. Nabi Lut ni, Nabi Lut. Ya. Merujuk pada Nabi Lut. Jadi amanah, maka dia, Nabi Lut telah beriman. Jadi kalau amanu, mereka. Ya, yang kita belajar pada minggu lepas, kalau apa kita panggil, ya, ni kita tengah cerita tentang third person, third person pronoun, maknanya ganti nama yang ketiga, orang yang tak ada kat sini. Kita bukan cerita pasal saya, kita tak cerita pasal kami, ya, tapi kita cerita tentang dia yang tak ada di sini. Huwa. Ya, amanah ni huwa. Siapa dia? Lut, Nabi Lut. Qala sama juga. Dan dia telah berkata. Dia tu siapa? Kalau yang pertama amanah, Nabi Lut. Kalau qala di sini Nabi, tadi dah sebut Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ya. Dan dia juga. Masih dia. Ya. Jadi jangan lupa telah tu. Pasal amanah dengan qala, dua-dua adalah telah. Sama ada Nabi Lut yang telah beriman ataupun Nabi Ibrahim yang telah berkata-kata. Okey, ya. Orang lain ada siapa lagi? Silakan. Siapa lagi di situ? Ya. Sebab Ustaz tak sempat nak tengok semua nama ni, ya. Ya, ada yang Ustaz tak kenal pun ada, ya. Ramai ni, ya. Oh, Datuk Osman pun ada. Datuk Osman, okey ke Datuk Osman? Tengah rekod Ustaz. Tengah rujuk, ya. Tak apa, ya. Okey. Jadi siapa lagi dekat situ, ya? Ada tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada apa-apa tanya soalan, ya. Sebab kita bukan nak berlari cepat-cepat, ya. Ustaz boleh berlari bawa tuan-tuan dan puan-puan, takut tuan-tuan tercicir. Yang itu Ustaz bimbang, ya. Jadi oleh kerana itu Ustaz nak tuan-tuan dan puan-puan sama-sama, biar kita berjalan, ya. Tetapi bersama-sama, ya. Itu dia punya cerita dia, ya. Ustaz tak nak ada yang missing, tertinggal. Ya, soalan. Silakan. Ulang yang innahu Ustaz, innahu huwa tu. Innahu Huwa tu. Innahu huwa. Yang Ustaz sebut tadi, saya tertinggal lah tadi. Okey, ya. Yang huwa tu saya faham yang untuk dia mana Allah lah memperkuatkan, tapi innahu ni. Okey, innahu ni asalnya inna, ya, hamzah di bawah alif, nun, ya, inna sesungguhnya. Inna tu kan partikel penegasan juga, inna, ya. Jadi inna ni campur dengan huwa ni, ya. Jadi innahu, patutnya huwa ni tak ada ni. Perkataan huwa ni, ya, Datuk Osman, perkataan huwa ni patutnya tak ada. Cukup dengan innahu. Innahu ni pun maknanya inna huwa juga. Pasal hu ni adalah short form untuk huwa. Ya, hu ni adalah huwa. Tapi dia short form, innahu. Patutnya huwa ni tak ada. Tapi kerana Allah nak menegaskan statement tu, maka ditambah juga perkataan huwa ni. Jadi dia memang double emphasis lah kat sini. Dah lah ada inna, ada huwa pula lagi. Ya. Sesungguhnya dia, kalau terjemah bahasa Melayu dia, sesungguhnya dia, Allah, dialah yang Al-Aziz dan Al-Hakim. Ya. Jadi bila kita terjemah huwa ni, kita tak boleh terjemah dia saja. Kita kata dialah. Dialah tu apa? Dialah tu adalah penegasan. Ya, macam kita kata, kita panggil, ya. Kalau kita kata dia, betul lah dia. Tapi kalau kita nak tegaskan, memang dia, ya, memang dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, jadi kehadiran huwa ni, sepatutnya huwa ni tak perlu ada di sini. Tetapi Allah letak untuk menegaskan bahawasanya memang Allah lah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ya, jadi kalau ayatnya orang tanya, boleh tak huwa ni kita drop? Kita kata innahu al-azizul hakim. Boleh. Ya. Tetapi mengapa? Bukanlah kita nak tukar ayat Quran, tak.
Ya, tapi nak bagi tahu huwa ni tak perlu ada pun. Tapi mengapa huwa ni ada juga? Kerana Allah nak menegaskan statement tersebut. Sebab tu ada huwa di situ. Itu cerita dia. Kita tak boleh petikai lah. Sebab Allah letak, mana Allah Maha tahu lah. Ya. Boleh Datuk Osman? Boleh ke? Alhamdulillah. Masih Dok. Selamat Ustaz. Okey, sama. Ya. Orang lain silakan, ada apa? Kalau ada soalan, ya. Kalau tak ada, kita nak pergi kepada zalika. Ya. Kita nak pergi kepada zalika. Ya, boleh? Kita ada 2 contoh, 3 contoh aja lagi, ya. Zalika, mari kita tengok zalika. Zalika, ya. Bawah pada apa? Ya, bawah pada ni aja, nombor 18, ya. Zalika, bukan TH ni, ya. Zalika ni ZH, zalika. Ya, zalika. Ya, maknanya apa? Maknanya dia pronoun juga, dia ganti nama. Ya, dan dia noun lah, ya. Bila pronoun ni kita kena tahu dia adalah noun. Jangan tengok bahasa Inggeris. Ya, kita kena terima pronoun dalam bahasa Arab ialah noun. Pasal dia ada 3 je. Sama ada dia noun ataupun verb ataupun particle. Dia 3 je. Pronoun ke, ya, apa benda ke, dia mesti masuk dalam kategori noun tadi. Ya, ataupun particle tadi, mesti macam tu. Jadi zalika bukan particle. Zalika adalah noun. Ya, zalika adalah noun. Ya. Ya, sejuk. Okey, tuan-tuan, ya. Apa ni, apa kita panggil, ya? Zalika tadi. Jadi zalika maknanya itu. Ya, itulah. Ya, contoh di sini disebut yang paling senang Quran lah, zalikal kitab tu lah. Ya, lepas pada alif lam mim kan, ada zalikal kitab. Ya, alif lam mim zalikal kitab. Okey, ya, terusnya verse kita, ya, contoh kita surah 38. Surah apa katnya? Surah 38 ni. Itu homework tuan-tuan lah, ya. Surah 38 surah apa? Siapa tahu surah 38? Ya, siapa dapat tahu surah 38 ni, kita bagi bonus. Ya, kita tambah markah dia dalam peperiksaan nanti, ya. Kita boleh tambah beberapa markah untuk dia. Ya, peperiksaan dah tak lama lah, ya. Surah Sad, Ustaz. Ya, surah Sad. Surah Sad, ya. Surah yang datang selepas surah 36 surah Yasin. Surah Yasin, ya. Kemudian surah As-Saffat 37, 38 surah Sad. Okey, ya. Jadi kita kena tambah markah lah pada Kak Masyitah, ya. Sebab dia berjaya menjawab. Jadi kalau nanti markah dia B campur, ya, ada 1-2 poin lagi nak naik kepada A-, kita tambah. Jadi A-. Okey, ya. Zalika, kita tengok di sini. Zalika zannul ladzina kafaru. Zalika, ya, itu ataupun yang demikian itu, ya. Zon. Apa makna zon? Zon makna sangkaan. Ya, sangkaan. Orang putih panggil assumption. Ya, in English kita panggil assumption. Bahasa Melayunya zon adalah zon. Apa makna zon? Zon makna sangka, sangkaan buruk. Biasanya sangkaan buruk lah. Ya, sangkaan buruk siapa? Allazina, orang-orang yang kafaru. Ya, tadi sister siapa tanya kat Ustaz tadi. Dia kata kalau amanu ada waw alif kat belakang, mana ramai. Ya, dan mereka ni makna mereka ni. Ya, bukan makna saya, bukan makna kita, tapi makna mereka. Ni ganti nama ketiga juga. Zalika, yang demikian itu ataupun itu, zonnu, ya, adalah apa? Adalah sangkaan allazina, orang-orang yang kafaru telah kufur. Apa makna kufur? Ingkar. Ya, jadi ini Allah sedang cerita tentang persangkaan, ya, the assumption of those who disbelieve. Siapakah those who disbelieve? Allazina kafaru lah. Ya, mereka, bukan kita, mereka. Ya. Kemudian Allah kata fawailun, maka partikel fa, maka wailun, ya, kecelakaanlah ataupun neraka wail lah, salah satu nama neraka. Lillazi, li bagi allazina, orang-orang yang kafaru telah kufur, minan nar, daripada neraka. Ya, jadi maknanya Allah bagi mereka balasan, ya, api neraka, ya, neraka wail kepada orang-orang yang telah kufur. Ya, ada perkataan zalika. Okey, ya, ada apa-apa pertanyaan pada zalika? Zalika sentiasa apa kita panggil, ya, dibaca zalika. Tak boleh baca zaliku, zaliki, tak ada. Dia memang, ya, memang dia datang tu as a package.
Zalika. Package dia zalika. Ya, dia tak ada zaliku, zaliki, tak ada. Ya, jadi tu dia punya cerita dia. Boleh ya? Zalika, sentiasa zalika. Ya, dan zalika ni biasanya menunjuk kepada makna itu. Ya. Kalau contoh Ustaz kata kalau rumah tu dekat, rumah tu baitun kan? Ustaz kata kalau ini rumah, ini sebuah rumah, Ustaz kata haza baitun. Ustaz guna haza. Haza tu makna ini. Tapi kalau rumah tu jauh, ya, di sana, di sanun, ya, Ustaz tak boleh kata haza baitun sebab haza mesti dekat. Jadi kalau dia jauh, zalika baitun. Zalika, itulah sebuah rumah. Ya, ataupun itu ialah sebuah rumah. Itu adalah sebuah rumah. Ya, tu dia tunjuk pada demonstratif sebab dia demonstrate. Dia tunjuk. Ya, sebab tu dia panggil demonstrative pronoun. Dan dia adalah noun. Dia tetap noun. Ya, zalika. Ada banyak tak contoh dalam Quran? Ada banyak. Ya, ayat kedua surah Al-Baqarah selepas alif lam mim, zalikal kitab. Itulah kitab. Ya, menunjukkan kepada kehebatan kitab tu. Walaupun kitab tu mungkin dekat, tapi sebab nak tunjuk hebat, Allah guna zalika. Patutnya Allah guna haza. Tapi tak, sebab nak tunjuk kehebatan Al-Quran tu. Dia guna perkataan zalika. Juga untuk menunjukkan kehebatan, kebesaran. Ya, dan penunjuk. Dah tentulah penunjuk. Ya, itu adalah. Ya, yang demikian itu adalah. Ya, macam zalika dalam ayat surah apa ni, Sad ni, ya, surah Sad. Zalika itulah. Ataupun yang demikian itulah. That is the assumption. Zonnu. Zon maknanya zon. Ya. Apa dia zon kepada siapa? Allazina kafaru, orang-orang yang telah kufur. Ya, jadi ramailah 3 atau lebih. Okey, apa soalan? Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Ada apa nak tanya? Ada apa? Ya, Kak Norma ada apa Kak Norma? Saya termis tadi Ustaz cakap lil ladzi ni, al-ladzi ni yang na ni dia kan. Lil bukan. tu daripada Kalau al-lazi bukan, kalau al-lazi yang, orang yang. Kalau al-lazina, cuba tengok ada nun kat belakang. Jadi al-lazi, kalau al-lazi dia singular. Kalau al-lazina dia plural. Orang-orang yang, orang-orang yang. Yang di depan tu sambung lil ladzi tu li tu. Li tu ialah partikel, bagi. Maknanya bagi atau untuk. Okey, dia bersambung lah Bersambung, boleh ya. Sebab lam satu huruf tu dia boleh bersambung dengan sebelah dia. Lam memang boleh sambung. Macam lahu tadi, kalau kita ingat, okey, Ustaz ulang Tadi kita ada perkataan lahu, cuba tengok lahu. Ni lam ni pun untuk juga ataupun kepada, ya. Sebab Nabi Lot telah beriman kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Ni lam ni. Boleh tak sambung dengan hu? Boleh. Ya. Lam sambung dengan apa lagi? Ni lam sambung dengan allazi, allazina ni, ya. Patutnya allazina macam ni, tak ada lam depan. Tapi boleh tak bersambung dengan lam? Boleh. Ya, lillazi. Patutnya allazina. Jadi lillazina. Li tu apa? Ya, li tu ialah ya, apa ni? Kepada. Ya, untuk. Maknanya maka wailun, maka celakalah ataupun neraka wail lah lillazina, kepada ataupun buat untuk allazina, orang-orang yang telah kufur. Ya, jadi itu maksud dia. Ya, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Orang lain silakan. Ya. Ni kelas ni bukan 2-3 orang tuan-tuan ya. Ustaz terputus ke Ustaz? What happened Mazidah? Tak nampak tak Ustaz? Tak dengar pun. Hujan lah. There's some disturbance in the connection lah. Kat sini pun hujan. Yeah, I think so. So how Mazidah try to call Ustaz? Yeah, I try to contact Ustaz lah.
Ustaz tak jawab. I guess he's trying his best to get it connected kot. Just sabar je lah. Guru berdentum-dentang. I think that's the reason kot. Yang putus connection ni. Ya, tak apalah Yeah, kita. I guess so. Give him time lah. Get it connected. Okey, dah boleh dengar dah. Okey. Ada masalah. Okay, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz is back. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana muka Ustaz? Tak nampak muka. Ni dah nampak dah. Nampak muka? Okay. Tak Oh, nampak. cantik. Okay. Cantik nak bagi tahu. Cantik Ustaz. Alhamdulillah. Rumah pinjam. Lepas 20 hari bulan saya datang. Boleh insya-Allah ya. Tapi apa tak boleh lebih pada 15 orang jangan lupa. Okay, tak apa. Jangan ramai sangat ya. Nanti kena saman nanti. Nanti polis sebelah rumah sama ustaz ya. Okey ya. Jadi kita tadi bincang zalika. Zalika kita dah bincang ya. Jadi zalika kita sudah bincang tentang apa tadi ya, tentang apa ni, apa kita panggil demonstrative pronoun zalika. Dah ada dah contoh ya. Tadi Kak Nomah pun dah tanya dah ya. Zalika zannu allazina kafaru fawailun li, dia tanya li tadi. Li tu adalah ya, li tu termasuk partikel yang preposition tu lah, yang 9 tu. 9 preposition tu untuk ya, kepada ya. Tu makna tu kena tengok pada tempat. Ya, li tu biasanya makna untuk ya ataupun la, boleh dua-dua. Nanti orang tanya pula, Ustaz tadi Ustaz kata li, ini la. Dia sama, dia boleh dua-dua. Li pun boleh. Sebab kalau kita nak baris, cuba tengok ya. Ni contoh lahu ni. Kalau kita bariskan bawah, lihu. Lihu mana bunyi sedap? Lihu tak sedap. Dia kena lahu. Ya, baru sedap ya. Tapi kalau di sini kita nak buat contoh lalazi ya, boleh juga. Tapi lillazi tu yang lebih kena. Sebab tu baris tu ya, baris tu kita sesuaikan. Kadang-kadang la, kadang-kadang li. Boleh ya, itu cerita dia. Okey, selesai lah. Ya. Okey, ada apa lagi yang boleh kita sebut di sini? Ya, untuk bagi tuan-tuan dan puan-puan apa ni naik bas sama-sama dengan ustaz balik. Ya, ni kena mula enjin mula balik ya. Sebab tadi wifi connection tak berapa bagus lah. Ya. Okey ya, sebab sini kawasan ustaz ni dia guruh ya. Jadi bila dia guruh tu macam biasalah ya. Dia punya apa internet tu lah. Ya, very unstable. Ya. Okey ya. Ada apa-apa silakan soalan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang Ya, ujung dia terus, Minanar tu, yang minal tu dia punya translation apa, selalu min is daripada. Yang dalam konteks ni nak cakap apa? Terhadap ke? Yang mana? The last word minan, selalu min tu kita cakap daripada, tapi dalam yang ni kita nak tahu apa? Neraka ya. Dari neraka. Dari juga. Okey ya, ustaz bagi tahu kedudukan dia. Dari. Asalnya ni perkataan ni fawailun minan nar lillazina kafaru. Tu asal dia. Tuan-tuan bagi perhatian ya. Yang ni susah sikit. Tapi bukanlah susah sampai tak boleh faham ya. Di sini fawailun lillazina kafaru minan nar. Diletakkan minan nar di belakang untuk rima dia, rhyme dia. Nak bagi rima dia kena dengan ayat di atas tu. Tapi asal-asalnya fawailun, dengar baik-baik. Fawailun minan nar lillazina kafaru. Patutnya lillazina kafaru ni ya, yang Kak Nomah tanya ni, lillazina kafaru ni patutnya letak kat belakang. Letak di belakang. Boleh nampak tak kesa ustaz? Boleh nampak tak? Tuan-tuan puan-puan boleh nampak tak kesa yang ustaz gerak-gerakkan ni? Boleh. Okey, boleh nampak? Kesa. Nampak ustaz. Nampak. Boleh ya? Okey. Kalau nampak kesa ni, perkataan lillazina kafaru ni patutnya dia di belakang.
Dia di belakang. Ya, okey. Jadi fawailun minan nar. Maka apa ni, celakalah ya. Kecelakaan lah ataupun apa kita panggil, sebab wailun ni ada beberapa makna. Antara makna wail tu ialah salah satu makna ataupun nama neraka. Wailun juga makna kecelakaan. Ya, kecelakaan. So to those who disbelieve from the fire. Ya, jadi maknanya kena faham. Kita tak boleh terjemah sebiji-sebiji secara harfiah bahasa Arab ke bahasa Melayu. Memang tak boleh. Tapi sekadar yang kita boleh terjemah, kita terjemah. Yang tak boleh, memang tak boleh. Ya, Ustaz akan kata tak boleh terjemah secara harfiah kat sini. Kadang-kadang kita tengok, pasal apa Ustaz? Tadi Ustaz kata macam la tadi kan, ataupun li. Ustaz kata untuk, kadang-kadang bagi. Tapi kadang-kadang standard untuk semua. Ya, seragam je. Tak boleh. Dia kena tengok kesesuaian. Sebab bahasa Melayu dengan bahasa Arab, Kita kena sabar je lah ya dengan keadaan sekarang ni. Mungkin tak sekejap-sekejap terputus. Assalamualaikum Kak Mazidah. Sorry lambat. Yeah, what happened to you? Got stuck baru sampai. punya cerita dia ialah cerita apa tadi? Cerita Zalika. Internet very Okay, unstable. Ustaz dah nampak dah Ustaz dah. Okay, Ustaz. Tak apa Yeah. Ustaz. Just continue je. Ada soalan apa? Silakan. Okay. Silakan. Nak bagi faham ya. Sebab kita bukan nak kejar bagi habis buku, bukan ya, nak bagi faham sebenarnya. Jadi Zalika, kita dah jumpa. Zalika ni masuk kategori apa tuan-tuan dan puan? Kategori apa Zalika? Pronoun. Demonstrative pronoun. Isim. Noun. Baik, dia, ya, kategori dia noun lah. Kategori 3 je. Noun, verb dan juga partikel. Ustaz. So dia noun adalah noun. Okey. Kemudian dah dapat tu pergi ke 19. An. Ustaz, maaf Ustaz. Ya. Dah Nak pergi nombor 19 dah Datuk. 19. Okey. An ya. An kita jumpa an. An juga termasuk ialah apa dia preposition juga. Ya. Dia adalah particle preposition juga an. Kita terjemahkan sebagai tentang kan? Tentang ataupun perihal ya, regarding, about ya, regarding about. Itu terjemahan yang boleh kita faham, ya. Tapi tak mestilah terjemahan tu sebiji macam tu. Kadang-kadang kita kena eja-eja sikit. Ya, sebab dia bahasa Arab ya, bukan bahasa Melayu kita. Ya. Contohnya kita tengok contoh-contoh 7 ni. Suratul A'raf, surah ke-7 ya, cerita tentang Suratul A'raf ni ialah satu tempat di akhirat besok. Dia antara syurga dan neraka. Orang yang dia ada apa kita panggil? Dia punya apa? Ya, dia punya apa kita panggil ya? Dia punya amalan dia. Ada yang tak selesai masa di dunia, maka dia ditransitkan di situ. Ya, itu Al-A'raf. Itu iktibar daripada surah tersebutlah. Okey, balik pada cerita dia. Inna, sesungguhnya kami. Kunna, kami juga, ya. An haza ghafilin. Sesungguhnya kami tentang perkara ini, regarding this perkara ini ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai, ya, unaware, ya. Jadi apa ni, apa kita panggil ya, ini cerita anak-anak Nabi Adam, kita lah tuan-tuan, ya, kita lah ya yang menjadi zuriat kepada Nabi Adam. Pun Tuhan kamu, ya. Jadi mereka kata qalu bala syahidna, ya kami yakin, ya. Tetapi macam itulah ya,
Inna kunna an hadza ghafilin. Kami lalai. Kami tahu engkau adalah tak adalah alif. Sebab apa? Sebab ni resam Osmani. Sebab tu dan tuan-tuan kena faham cara tulisan resam Osmani. Yang itu kelas tajwid lah. Ya, Ustaz boleh sentuh touch and go saja. Lebih-lebih tuan-tuan kena tengok buku apa ni? Cara baca Quran resam Osmani. Tuan-tuan kena ada lah buku tu. Jadi bila nanti tuan-tuan tengok di sini rain, patutnya rain alif. Tapi alif tak ada, digantikan dengan tanda panjang. Ya, tanda mad. Ya, sebab tu dari segi bunyi tetap an haza ghafilin. Oh, tetap panjang. Ya, ada alif tak? Tak ada alif. Tapi sebab apa panjang? Sebab ada tanda mad kat situ. Ya, ada tanda mad. Sepatutnya dia ada tanda alif. Ya, ada tanda alif ghafilin. Ada ya di belakang, ada nun menunjukkan jamak di plural. Ya, so an tu maknanya regarding. Dia adalah partikel juga. Ya, dah ada banyak dalam Quran. Ada 465 kali. Mana kalau kita tahu makna dia, about ataupun regarding, bila kita jumpa ayat tersebut, kita dah boleh agak dah. Oh, maknanya ialah tentang, mengenai, regarding, about. Ya, tu cerita dia. Okey, ada soalan tentang an? Ada apa-apa tentang an? Dia termasuk partikel, betul? Partikel yang mana? Bukan partikel conditional. Conditional 3 tadi kan? Ya, ingat lagi apa conditional 3 tadi? Iza. Ya. Ini adalah yang 9 partikel apa? 9 partikel preposition. Preposition. Ya. Min, ila, an, ala. Ya. Betul ya. Tu salah satu daripada 9 tu. Okey, ada apa soalan Kak Kak Faridah, ada apa soalan? InsyaAllah Kak. InsyaAllah. Tak ada ya. Okey. Tak ada. Kalau tak ada yang lain-lain, Datuk Azizul ada apa Datuk? Tak ada ya. Jadi kalau tak ada, kita masuk contoh yang terakhir. Ya, pada buku yang ni, yang pertama ni, yang nipis ni ya. Apa dia? Sekali lagi ialah noun lagi ya. Apakah noun dia? Ardun. Ya, ardun. Mana kita tahu bunyinya dun? Sebab dia tak ada alif lam. Kalau dia tak ada alif lam, dia mesti tanwin di akhir. Alif lam di awal, tanwin di akhir. Bunyinya ardun. Ya, kadang-kadang ardon, kadang-kadang ardin, bergantung. Ya. Okey ya. Kadang-kadang ada alif lam depan. Macam contoh di bawah ni, contoh surah 31. Ya, surah 31 kan. Surah apa 31 ni? Surah Luqman kan? Surah Luqman. Ya, cerita Luqman. Ya. Jadi Kak Akmal tak ada, Kak Nurul tak ada ni, ya. Kita baru sebut nama suami dia ni. Ya. Ingat tak bila Ustaz tanya, mana tahu Luqman tu nama lelaki? Dia kata saya tahulah sebab nama suami saya, dia kata. Ya. Ingat lagi masa kelas kedua ke kelas ketiga dulu dia ada sebut. Ya. Dia tak ketawa tu mana tak ada lah tu, ya. Mungkin dia tak ada apa ni petang ni. Okey, tengok balik, ya. Tadi kata Ardun Ustaz. Ya, ini pasal apa? Al-Ardi pula. Ini tambah lam. Sebab tu bukan Ardun. Ya. Jadi apa ni? Apa kita panggil ya? Ni cerita tentang apa Luqman bercakap dengan anak dia. Ya, kita pergi terus saja ya. Au fil ardi ataupun ya. Bukan nak baca semua boleh. Ya bunayya, wahai anakku, anak yang aku sayang. Ya tu wahai. Ya. Bunai ya, anak yang aku sayang, anak lelaki dia. Dalam Quran tak sebut siapa nama anak lelaki dia. Ya, yang pasti Ibnu Luqman, anak daripada Luqman. Innaha, sesungguhnya dia, ya, sesungguhnya apa kita panggil? Apa kita nak sebut ya? Perbuatan dia itulah ya. Intaku misqala habbatin min khardalin. Ya, ini susah nak terjemah ni ya. Jadi Ustaz terjemahkan secara makna saja ya. Jadi kalaulah apa kita panggil kesalahan kita buat tu misqala seberat habbatin, seberat satu biji ya, satu biji apa kita panggil di sini biji sawi lah. Ya, weight of a mustard seed. Ya, macam kita selalu terjemahkan sebesar biji sawi. Ya, kalaulah kesalahan yang dibuat itu sebesar biji sawi,
ya, min khardalin, ya, biji sawi, fatakun fi sakhrah, ya, fatakun fi sakhrah. Maka apa kita panggil, ya, dia berada di dalam sakhrah. Sakhrah ni adalah batu besar. Ini rock, within a rock. Oh, ataupun fis samawat, ataupun di langit, ya, in the heavens. Au fil ardi, ataupun di muka bumi, ya. Allah will bring it forth. Ya'ti bihallah. Maknanya tidak ada sesuatu benda pun yang tersembunyi daripada Allah. Sama ada benda tu dalam batu, benda tu berada di langit yang gelap, atau benda tu berada di dalam bumi, dalam tanah, ya'ti bihallah. Pasti Allah akan mendatangkannya. Maknanya di akhirat besok tak ada benda yang apa kita panggil tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Semua Allah tahu. Ya, innallaha latif. Inna sesungguhnya, ini adalah partikel emphasis Allah, ya. Kita dah sebut dah. Oleh kerana masuk inna, maka barisnya Allahu wasal, ya, Allahu, tapi sekarang sudah bertukar menjadi Allah. Ya, kerana apa? Ya, kerana memang inna ni bila dia masuk, dia akan menukar baris daripada Allahu kepada Allah. Ya, latifun, yang maha latif. Ya, Allah ni maha lembut. Ya, khabir, maha mengetahui. Ya, semua benda Allah mengetahui. Latif ni makna benda-benda yang kecil-kecil pun Allah tahu, tuan-tuan. Benda yang kecil pun, ya, tak ada benda yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Walaupun benda tu sebesar biji sawi tadi, misqala habatin min khardalin, sebesar, ya, biji sawi pun, ya, tersembunyi pula dalam batu ataupun di langit ataupun di bumi, ya, semuanya Allah akan datangkan balik. Ya, kerana inna sesungguhnya Allah itu latifun, maha seni, ya, pengetahuan Allah. Benda-benda kecil semua Allah tahu. Tak ada benda yang tersembunyi. Ya, khabirun, yang maha luas pengetahuan Allah. Dahlah pengetahuan Allah ni luas, seni pula kecil-kecil semua Allah tahu. Contohnya kalau depan rumah kita ada pokok mangga, ya, macam apa kita panggil, ya, macam kalau kat rumah Kak Normah ada pokok apa Kak Normah? Ada pokok mutan, pokok mangga. Pokok avocado ada? Avocado ada, tapi belum berbuah. Kalau berbuah pun tak bagi tahu kat ustaz pun, senyap aja, ya. Kena announce lah kat ustaz, avocado dah berbuah, datanglah rumah, ya. Jadi pokok avocado tu kalau jatuh dia punya daun, ya, kita pun tak tahu berapa banyak daun jatuh sehari, tapi semua Allah tahu. Berapa banyak, ya, apa kita panggil, dia punya tunas dia yang berbuah, ya. Kita pun tak tahu, semua dalam pengetahuan Allah. Itulah makna Allah tu latif, maha seni pengetahuan dia, dan khabir, maha luas pengetahuan Allah, ya. Itu cerita pasal Allah. Ada tak ardun kat sini? Ardun tak ada. Yang ada ialah al-ardi. Pasal apa baca al-ardi? Pasal depan dia ada fi. Pasal tak? Ya. Kat Masyidah pasal tak ada fi kat sini, kat Masyidah, fi. Jadi bila ada fi, ya, noun yang datang selepas dia mesti baris dia kasrah. Fil ardi. Kita tak boleh baca fil ardu, tak boleh. Fil ardo, tak boleh. Fil ardi, pasal dia Ustaz, noun, dan noun mesti dibariskan ikut pada. Memang ada. Apa masalah alif lam? Alif lam menunjukkan de saja. Dia tak boleh apa? Al-ardu ni alif lam, kita selalu tak, ustaz ada alif lam. Alif lam tu sekadar menunjukkan sama ada ataupun de, tu je. Dia bukan masalah baris. Dengan de je, ya. Tapi kalau fi tu dia tak peduli. Dia ada alif lam ke, tak ada alif lam ke, barisnya tetap kasrah juga. Ya, baris dia tetap kasrah juga. Boleh tak, tuan-tuan dan puan-puan? Ya, Kak Faridah okey ke? Okey, faham. Yang mana? Itu belajar basic kita tu, hari pertama kita dah belajar tu. Lepas fi, baris dia bawah, kasrah. Ya. Noun yang datang selepas fi mesti baris dia bawah. Okey, saya tulis lupa. Okey. Cuba dirujuk balik. Okey, orang lain ada soalan apa? Kak Mai ada soalan apa, Kak Mamunah?
Tak ada Ustaz, Alhamdulillah. Ada apa soalan? Silakan. Orang lain. Datuk Azizul, Datuk Osman. Okey, alhamdulillah tak ada. Ya. Ada apa soalan? Ya. Dah bertambah jadi 40 orang dah. Ya. Kak Suharti, apa soalan Kak Suharti? Hari ni diam aja. Ya, silakan. Tak apa, kita bagi masa untuk tanya. Ustaz bagi 1 minit. Silakan tanya. Ada apa nak tanya? Silakan. Jadi kalau tak ada, kita selesailah kitab ni dah. Selesai dah. Ya, kita dah selesai kitab ni dah. Ya. Okey, ya. Kalau kita dah selesai, kita ulang kaji saja, ya. Daripada nombor 20, ya. Nombor 20 ialah noun, ardun. Ya. Nombor 19 kita dah belajar tadi, an. An termasuk 9 partikel preposition. Ya, min, ila, ya, an, ala, fi, ka, bi, li. Apa ni, ma'a. Ada 9 semua kita dah belajar. Ada yang nak tambah rubah boleh jadi 10. Semua tu preposition, ya. Dia partikel tapi preposition. Okey, ya. Kemudian nombor 18 kita ada pronoun juga, zalika. Dengan makna itu. Ya, Ustaz bagi contoh tadi, kalau rumah tu dekat, kalau baitun tu dekat, kita kata haza baitun. Tapi kalau rumah tu jauh, kita tak boleh kata haza kan? Kita kena kata zalika baitun. Itu adalah sebuah rumah. Pasal apa? Sebab zalika ni dia demonstratekan, ya, benda yang jauh, ya, atau benda yang besar hebat macam Quran. Zalikal kitab. Ya, itulah kitab. Inilah kitab. Sebab apa kata itulah kitab? Patutnya ini. Kerana nak tunjukkan Quran tu hebat. Sebab tu zalika. Dan dia termasuk noun juga. Ya. Nombor 17, amanah. Kita dah bincang panjang tadi. Dia termasuk verb. Ya, verb. Dia present tense ke past tense? Past tense. Maknanya dengan makna telah. Amanah telah beriman. Ya, tadi sister kita tanya, kalau amanu mereka telah beriman, plural. Amanahi, seorang telah beriman. Siapa yang beriman dalam ayat ni? Siapa dia? Nabi Lut. Nabi Lut yang telah beriman. Ya, dan keimanan Nabi Lut itu kepada siapa? Kepada siapa dia beriman? Kepada Nabi Allah Ibrahim. Ya, yang pada masa itu nak berhijrah kepada Allah. Di mana? Di bumi Palestin. Ya, sebab kita tahu bumi Palestin ni bumi suci. Ya. Jadi oleh kerana bumi Palestin bumi suci, maka ya, itulah tempat yang diperintah oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya untuk hijrah. Ya, sebab tu Nabi Ibrahim akhirnya duduk di Hebron tadi ataupun di Al-Khalil tadi, ya, di Palestin, dan meninggal di situ juga. Ya. Okey, selesai, ya. Itu adalah verb. Ada 2 verb yang kita telah belajar, amanah dan qala. Dua-dua berada di sini. Ya. Jadi fa'amana lahu Lutun wa qala. Ya, wa qala. Ustaz apakan dia, ya. Wa qala. Jadi qala ni yang Ustaz biru kan ni, ya, termasuk. Okey, ya, boleh, ya. Okey, selesai. Kemudian contoh 16 an boleh terjemahkan sebagai supaya, ya, agar, ya. Kita boleh terjemahkan dia an. An duduk di tengah-tengah lah. Ya, tengah-tengah ayat biasanya. Kemudian kita ada ilah juga partikel, tapi partikel untuk exception. Ya. Semua bila Allah kata kan, bila Allah kata sujudlah kepada Nabi Adam, semua sujud, illa iblis, melainkan iblis. Iblis tak nak sujud sebab dia sombong. Kerana dia kata Nabi Adam dicipta daripada tanah, sedangkan aku dicipta daripada api. Jadi aku lebih mulia daripada Adam. Sebab tu aku tak nak sujud hormat kepada Adam. Jadi illa tu melainkan, kecuali. Semua sujud melainkan, ya, iblis yang tak nak sujud. Jadi illa termasuk partikel juga. Ya, dan illa macam biasalah, ya, dia boleh masuk di awal ayat ataupun tengah-tengah ayat boleh. Okey, ya, selesai. Kemudian kita contoh bagi 14 tadi Ustaz dah ulang. In ni termasuk partikel apa tuan-tuan? Partikel conditional. Dan conditional ada 3 Ustaz dah bagi. Kalau in ni 50-50. Boleh berlaku, boleh tidak. Tapi Ustaz ada bagi contoh law tadi, law. Law tu
impossible to happen. Maknanya benda yang mustahil berlaku. Laukana bainana, Ustaz bagi tadi. Kalaulah Nabi Muhammad tu ada bersama kita. Mana Nabi Muhammad ada bersama kita? Wafat dah. Ya, jadi lau tu mustahil berlaku. Tapi kalau kita kata in 50-50. Ya. Kalau yang confirm berlaku apa tadi? Apa partikel dia yang confirm berlaku? Ya, apa dia? Iza. Apa terjemahan iza tadi? Terjemahan iza apa dia? Pasti berlaku. Tak, terjemahan iza tadi apa? Terjemahan biasa kita. Itu maknanya pasti berlaku. Itu makna. Apabila. Jadi ingatlah. Kalau iza pasti berlaku. Kalau in 50-50. Kalau lau mustahil berlaku. Ya. Tiga-tiga itu termasuk dalam partikel conditional. Okey, selesai lah. Ya, itulah perbincangan kita pada hari ni. Ya. 14 sampai 20. Dah selesai dah. Ya, menunggu tuan-tuan untuk tanya soalan aja. Ya. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Sebelum kita buat ulang kaji yang lain. Ya, silakan. Ada apa? Ada apa-apa? Sebelum Ustaz tukar buku, saya nak pergi satu buku lain. Buku satu lagi. Ya, malah nak balik ke buku ni. Ya, sebab tu Ustaz tanya dulu, kalau ada soalan silakan. Ustaz ni kalau arti mana atau bumi lah, dia tidak makna lain lagi kan? Contoh mana Datuk? Yang nombor 20 ni. Nombor 20, Ardun tadi Mana dia only meant for us lah, tak ada lain lagi kan? Meant for us maksudnya apa? Makna dia. Makna Ardun ni? Yalah, dia solely one meaning lah kan? Ardun ada dua lah makna. Satu makna bumi, satu lagi makna tanah. Ya, boleh makna bumi, ya, ataupun makna tanah. Manusia ya berasal daripada bumi, ya. Biasanya pasal bertanah lah maksud dia. Ya, memanglah kita daripada bumi, betul lah. Dan kita adjust lah makna dia. Ya, apabila seseorang itu mati, dia akan dimasukkan ke dalam bumi, masuk dalam tanah lah maksud dia. Itu maksud dia. Jadi tanah dan bumi itu dia interchangeable. Dia boleh kadang-kadang makna bumi. Kalau macam Allah telah mencipta langit dan bumi, ya, takkan kita nak terjemah Allah telah cipta langit dan tanah, tak sesuai lah. Ya, jadi makna dia tu antara bumi dengan tanah. Dua-dua boleh terima. Boleh, Datuk? Okey, ada lain silakan. Ustaz. Nak tanya. Ya, dah bertambah 41 dah. Ya. Tapi soalan tak bertambah. Ya, silakan. Okey, yang pasal phi tu. Phi ni kan partikel. Phi. Ya, betul, So, partikel. Selepas partikel, noun selepas dia mesti huruf yang akhir dia berbaris di bawah kan? Yang fill out di. Betul, kasrah. Fi samawati, itu kan? Ya, betul. Tapi kalau yang fi sohrati ni apa exception dia? Fi sohratin. Pasal tak ada alif lam. Oh, dia sebab kalau fi dan mesti ada alif lam juga ya? Kalau ada alif lam, kan ada alif lam. Contoh ni kan. Ni Ustaz apa kan highlight kan ya. Okey. Fi samawati ya. Pasal apa samawati? Pasal ada alif lam di depan. Sebab tu fi samawati. Sedangkan di sini, contoh sini, ya. Contoh sini fi sakhratin kan tak ada alif lam. Sakhrah ni kan tak ada alif lam. Jadi bila tak ada alif lam, maka dia tanwin lah. Dia kasrah juga, tapi tanwin kasrah. Tanwin kasrah. Okey, syarat dia mesti ada alif lam lah. Fi yang nak baris bawah tu, noun tu mesti ada alif lam lah ya. Kalau nak kasrah saja. Tapi kalau nak kasrah apa tanwin kasrah, tak bolehlah ada alif lam. Sebab dia kan antara alif lam dengan tanwin. Ni kan tanwin ni, sakhratin. Bunyi tu sakhratin kan. Jangan lupa bahawasanya yang alif lam pun boleh baris bawah kasrah, yang tak ada alif lam pun masih boleh baris bawah. Cuma kalau ada alif lam kasrah saja. Kalau tak ada alif lam, tanwin kasrah. Tanwin kasrah maknanya dua kasrah. Tapi mesti kasrah. Tetap kasrah ya. Kerana ada fi di depan ni. Okey. Okey, ada lain silakan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ustaz. Ardi Ustaz ya.
Yeah. kita kalau baca kita selalu boleh berhenti kan dekat Betul. ni dan kita pendekkan. Tapi Ustaz kata dia Kita punya wakaf. root word dia actually is ardun kan Ustaz? Dia punya root word dia actually is Dia bukan root ardun. word dia, asal dia, asal dia. Asal dia. Asal dia, ardun, betul? So, but it's maknanya it's okay to shorten jadi it lah. soalannya? Maknanya kita baca fil ard tu without the kasrah or apa ni dhammah ke, it will still mean the same lah maksudnya. Kan ard. Tapi Ustaz kata dia punya asal dia is ardun. But we always read, we can always stop and say ard, right? So I'm just saying that the root word is, because saya macam faham always kalau word tu dia noun tu is always apa ni dhammah kan, ardun, tanwin dhammah kan. Tapi kita baca ard je lah, boleh je. Maknanya boleh. What is the problem of what do we have to remember that There's no problem. Yalah. So maknanya no need to know lah Ardun. that it is ardun, right? No Tak need payah, to know. tak payah remember. You don't have to remember. But you have to know that bila ardun, bila ar, mesti dia tanwin. But if Siapa but kata if it, no need to know? You need to know. Because But you if don't it's have to fee, pronounce. if Dia ada it's beza fee, antara knowing dengan pronouncing. Ada correct, beza but kat Surati. betul, but you see now Ardun bila memang ada sentiasa fee, ardun. bila Dia ada memang fee, asalnya ardun. sebab bila ada fee dia jadi ardi. Pasal ada, ya memang betul, pasal dia ada fee depan dia. Ini kan ardun ni kan kalau dia stand alone. Of course yang stand alone dengan yang dalam sentence memanglah beza. Mestilah ada beza baris dia, sebab al-ardi ni diubah ke kasrah disebabkan ada fi di depan tu. Sebab tu kita kena tahu tak kalau ada fi di baris bawah? Kena tahu. Kena tahu tak kalau tak ada fi baris dia al-ardu? Kena tahu. Ya, siapa kata tak kena tahu? Sebab nanti kita akan baca Quran salah. Baca Quran salah berdosa. Ya, dia bukan baca surat khabar salah tak berdosa, baca Quran salah berdosa. Jadi untuk mengelakkan keberdosaan tu, kita kena tahulah dia punya rules dia. Ya. Okey, ya. Yang lain Ustaz, silakan. Hafal. Sorry Ustaz. Okey. Tak ada masalah. Cuma nak bagi tahu saja sebab tadi mungkin akak rasa ya, tak perlu kita hafal, kena hafal. Ya, kena hafal. Walaupun sikit-sikit kena hafal. Maknanya hafal dia punya rule tu. Ya. Ada fi je, bila ada fi baris dia bawah. Contoh tadi kan. Ada fi asamawati. Pasal apa asamawati? Asamawati ni asalnya asamawatu asal dia. Ni asamawat ni asamawatu asal dia. Kalau al-ar, al-ardu. Pasal apa jadi al-ardi? Pasal ada fi di depan dia. Ya, fi di awal maka al-ardi. Ada fi di awal as-samawati. Ada fi di awal, pasal apa di sini tak baca fi sakhrati? Pasal dia tak ada alif lam. Ya, sebab dia ni a rock. Ya. Kalau as-samawat the heavens, the heavens. Kalau fil ardi the earth. Ya, sebab tu dia the. Jadi bila the ada alif lam. Di sini ada alif lam sebab the heavens. Tapi sakhrah ada tak the rock tak ada. Ya, dia bukan the rock. Cuba tengok sini. Within a rock. Within a rock. English speaking people. Jadi senang aja. Ada a rock. Ya, di sini the. Senang. Ustaz. Ya. Kalau Ustaz mengajar orang yang tak ada background English susah sikit. Ya. Jadi itulah ceritanya. Jadi soalan tadi, sister kita tadi yang tanya pasal apa sakhratin, senang saja pasal tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, as-sakhrah maknanya the rock. Kalau tak ada alif lam tapi ada tanwin, a rock. Simple ni. Ya, sebenarnya tak susah sebenarnya. Ya, mungkin kita rasa susah sebab kita tak biasa. Tapi bila kita ulang balik kan ada fi, ada an, ada ila, kita tahu dia mesti baris dia adalah kasrah. Ya, tapi kalau tak ada alif lam,
baris dia tanwin kasrah. Dia dua je. Sama ada kasrah sahaja ataupun tanwin kasrah. Dua baris bawah. Ya, itu cerita dia tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ya? Okey, orang lain silakan. Ada apa-apa lagi? Ustaz nak tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama ya, naik bas bersama-sama. Ya, kita sama-sama nak dapat Lailatul ya. Jadi kita nak semua orang dapat Lailatul Qadar. Ya. Sama ada dapat dalam bentuk A plus, A minus ke, B ke, tak apa. Yang penting semua dapat. Ya. Of course kefahaman kita beza-beza ya. Sebab ada tuan-tuan yang apa kita panggil ya, yang right brainer, ada yang left brainer. Ya, right brainer mungkin lebih senang nak faham. Left brainer susah sikit. Left brainer ni mathematician lah. Kebanyakannya mathematical minded. Ya, mereka ni adalah kita panggil digital. Dari segi pemikiran dia. Itu panjang lah nak cerita benda tu. Ustaz boleh cerita panjang. Ya, sebab lain orang lain. Ya, macam tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan apa ni right brainer, ya. Kalau macam Ustaz right brainer. Jadi right brainer ni macam bahasa dia senang sikit dapat. Kalau left brainer dia number senang. Tapi kalau apa ni konsep-konsep bahasa kadang-kadang dia susah sikit. Tapi bukan makna impossible nak faham, boleh. Ya, cuma kita kena ulang, tanya soalan, bagi faham, insya-Allah boleh. Okey, silakan. Apa di hujung perbincangan kita? Apa nak tanya? Terbuka apa-apa saja. Boleh. Kak Masitah, di mana Kak Masitah? Ada apa soalan? Ya. Silakan. Ada siapa dalam grup kita boleh tanya soalan? Kak Kelly ada soalan, ya. Kak Mira ada soalan, Kak Mira. Ya. Kak Khatijah, ya, Kak Laila, ramai dalam grup ni, ya. Ustaz tengok satu-satu ni ramai. Boleh tanya soalan silakan. Ya. Tak ada. Ya. Kalau tak ada kita nak pergi tadi buku satu lagi, ya. Ustaz pergi je lah ya. Ustaz kita go through je ya. Jadi kita tengok satu lagi buku ya. Buku mana? Ni ada buku dia. Ya, nak tunjuk 10 particle ya, top 10 particle. Sebahagian kita dah belajar. Ya, ni buku yang satu lagi ya. Buku yang lebih tebal. Ya, buku ni. Tuan-tuan. Ya, ni buku dia. Lagi tebal lah ya. Jadi kita ni Ustaz dah share di sini. Ada Ustaz, 10. yang mana satu? Unlocking words of the Quran atau top 100 words? Unlocking the word. Oh, okay. Ya. Bukan yang paling tebal belum. Yang paling tebal kita belum sentuh. Yang sikit ya, yang tak berapa tebal, yang sedang-sedang lah. Somewhere in the middle. Okey, kita ada top 10 particle. Macam mana pun Ustaz dah share screen dengan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok. The following table shows the top 10 particle in the Quran. Ya. Okey. Jadi yang kita dah belajar antaranya ialah min lah. Ya, kita dah belajar tentang min. Ya, min kita dah belajar. Ya. Kita dah belajar min. Ya. Nombor satu yang kita belajar min. Ya, daripada ya, ataupun dari kan kita dah belajar. Ya, nombor dua kita belajar ma. Ya, ma ni ada dua, satu ma makna tidak. Berapa Ustaz? Ya. Muka surat berapa? Tak payah tengok. Tengok sini je. Dah ada ni. Buku dah ada. Buku kan dah ada. Ya. Tapi kalau nak tanya juga, muka surat dia ialah muka surat 35. Ya, muka surat 35. Ya. Dia tajuk dia ialah partikel. Tak boleh simpan dulu buku tu. Buku tu untuk rujukan kita di rumah. Ya. Sebab tu Ustaz share screen supaya tuan-tuan boleh tengok. Ya, ni ma ni. Ya. Kita dah tunjuk ma. Ma ada dua. Satu ma dengan makna tidak. Ya, penafian. Satu lagi ma dengan makna pertanyaan. Ma rabbuka, apakah Tuhan kamu? Tu soalan. Ma kita dah belajar. Fi, ya, fi yang jadi perbincangan tadi. Fis samawati, fil ardi, fi sakhratin. Ada tiga tadi. Fi sakhratin, di dalam sebiji batu. Ya, a rock. Fis samawati, ya, di heavens, ya, di langit. Kemudian fil ardi, di bumi. Ya, semua fi. Fi itu makna apa? Fi itu maknanya apa ni, di ataupun pada. On pun boleh kalau
Kalau kita kata earth, ya, kita kata on earth. Ya, jadi boleh juga makna on. Okey, la, apa makna la? La ni satu penafian, tidak. Ya, la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah illallah melainkan Allah. Ya, ada la. Ya, kemudian inna, sesungguhnya. Ini adalah apa ni, penegasan, ya. Dia adalah emphasis. Inna, sesungguhnya. Innallah, sesungguhnya Allah. Innal insan, sesungguhnya manusia, sesungguhnya. Dan inna sentiasa berada di awal ayat, ya, at the beginning of the sentence. Ya, ala maknanya on ataupun on top of, ya, over, ya, di atas, ya, alal ardi. Allah ciptakan manusia alal ardi, di atas muka bumi, boleh juga ala. Ila kepada, ya. Saya hendak pergi ke masjid, contoh, ya, ila. Kemudian in, ya, in kita dah belajar, in makna if, ya, jika. Kita dah belajar tadi 3 kan? Kan 3 partikel tadi yang bersifat yang bersifat conditional, kan 3 tadi dah belajar. Ya, in dengan makna jika. Kalau apabila, apa tadi? Apabila. Iza. Ya. Dan satu lagi lau. Apa makna lau? Bahasa Melayu pun ada. Mustahil. Itu makna. Ya, lau. Kalau. Ingatlah kalau. Ka tu orang Melayu tambah. Asalnya lau saja. Ya, ilah pun kita dah belajar. Ilah melainkan. Ya. Semuanya sujud kepada Allah melainkan iblis. Ya, ilah melainkan. Dia partikel juga, tapi dia partikel exceptional. Kemudian kita ada an. Ya, an. Ya, an ni boleh terjemahkan supaya, boleh terjemahkan agar, boleh terjemahkan ke, boleh. Ya, boleh terjemahkan. Tengok pada konteks ayat. Inilah 10 partikel yang kita dah belajar. Ya, 10 partikel. Ada dalam buku Unlocking the Words of the Quran. Buku yang bukan paling tebal, buku yang tengah-tengah tu. Ya, yang kita dah habis tadi belajar tu ialah yang 20, ya, 20 most frequent tu. 20 most frequent kita dah belajar, 20 most frequent. Ya, ini yang Unlocking the Words of the Quran. Kita akan tengok kitab yang kedua ni pula. Ya, tuan-tuan pun dah ada terjemahan dia. Okey, dah fotostatnya ataupun baca online, ya. Tak ada masalah. Okey, selesai. Ya, ada apa nak tanya, silakan. Kenapa dia tak ada ma'a, Ustaz? Tak ada apa ma'a, ya. Belum lagi, bukan tak ada, ada. Tapi dia bukan 10 ni kan 10, ya. 10 apa tadi? Top, ya. Top 10. Top 10. Ini top 10. Faham. Ya. Okey. Ma'a ada, tapi dia bukan top 10 lah. Ya. Okey, Silap. Ya, ada soalan lain? Silakan. Ada apa lagi nak tanya? Silakan, ya. Persatuan Wanita Islam prihatin, tak ada wakil, tanya soalan. Silakan, Kak Faridah sila. Kak Mazidah, Kak Masyita, Kak Kelly, ya. Siapa lagi? Sila tanya soalan sebelum kita tamatkan perbincangan, ya. Kasih peluang semua jemaah lain dia tanya soalan. Bagus Kak Mazidah ni, dia bagi peluang kepada orang lain. Bagus Kak Mazidah ni, ya. Itu jawapan yang mantap lah tu, ya. Dah pandai-pandai dah semua. Tak, sebenarnya kalau tak dapat, tak apa, kita ulang. Kita akan ulang, jangan bimbang. Ya, Allahu Akbar, dah azan. Okey, ya, kalau tak ada kita tangguh di sini, kebetulan azan ni. Boleh? Kak Masyita ada apa-apa nak cakap? Kak Mazidah, silakan sebelum kita tamat. Bila kita cuti Ustaz untuk raya? Ya, kita cuti seminggu untuk raya, insya-Allah. Boleh. So, mana kita sambung balik seminggu selepas tu, ya. Okey, saya ataupun Hajah Masyita, saya mewakili PWIP. Lepas ni saya beri peluang pada Presiden Hajah Masyita untuk bercakap juga, ya. Saya selaku Ketua Biro Dakwah yang menguruskan segala kelas-kelas ini ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua sahabat-sahabat dan semua yang sudi bersama-sama kami mengikuti kelas-kelas yang kami berikan ini. Jadi semasa Hari Raya saya ingin memberi peringatan memandangkan keadaan kita yang makin meningkat dengan PKP yang telah diperketatkan. Mohon jaga SOP dan sama-sama kita berdoa semoga semua di antara kita
mendapat perlindungan dan di dalam peliharaan Allah supaya dijauhkan daripada coronavirus kepada kita dan semua ahli keluarga kita. Amin. Dan kita akan Amin. dan kita akan bercuti pada 15 hari bulan. InsyaAllah kita akan bertemu semula pada 22 hari bulan mengikut keadaan sama ada kita akan Zoom seperti yang sekarang ini ataupun kita ada physical class mengikut keadaan SOP ataupun mengikut keadaan arahan MCO kita. Jadi saya serahkan kepada Puan Presiden jika ada apa-apa sepatah dua kata dari Madam Presiden, silakan. Haja Mashita, sila. Okey. Saya pun ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kalau ada salah dan silap. Ya Ustaz, terutama sekali pada Ustaz. Sama-sama. Ya. Dan semua maaf zahir batin. Ya, sama-sama. Suara tak berdengar kat Makcita. Suara, voice kena naikkan. La ilaha illallah. Haja Mashita sudah ke? Tak dengar. Kak Makcita punya cakap tak dengar. Dia punya mic dia mungkin. Haja Mashita, kuatkan sikit suara. Tak dengar ni. Dah selesai ke? Jadi saya juga ingin memohon ampun dan maaf di atas serba kekurangan di dalam kami menyelenggarakan kelas-kelas ini. Dan Ustaz, terima kasih di atas kesabaran Ustaz mengajar kami. Ya, macam-macam warga-warga Mas ni. I know you have been repeating a lot of times and yet kami ni asyik lupa-lupa. Tapi bagus juga Ustaz ulang-ulang. Jadi memantapkan lagi ingatan kami. Ya. Boleh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya. Dan terima kasih pada semua jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Selamat buka. Selamat Raya. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Ustaz. Selamat Raya. Everyone. Ustaz minta maaf banyak-banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Tuan Haji Nazri masih lagi ada mesyuarat ataupun dah sudah Tuan Haji? He was attending another meeting tadi Ustaz. Yeah, so just want to check. Tuan Haji Nazri pun sama. Terima kasih banyak Tuan Haji. Ya Haji Nazri, terima kasih banyak. Because he is attending another meeting tu. Ya. Okay. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So kita tunggu Tuan Haji Nazri to close dia. Inilah Ustaz ya. So Ustaz nak baca apa-apa ke sebelum kita akhiri kelas kita? Sila Ustaz. Setakat ni tak ada apa lah. Ya, cuma seperti mana kita sedia maklum ya, kita masih berada dalam Ramadan ya. Jadi jangan lupa doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, jadi jangan lupa ya Allah engkaulah Maha Pemaaf dan engkau suka memberi maaf, maka maafkanlah aku, maafkanlah kami ya Allah. Itu doa antara doa paling tepatlah untuk untuk di malam Qadar ya. Ramai orang kata malam Qadar malam 25 baru ni, malam Jumaat bertepatan dengan malam 25. Ada yang kata belum lagi, tak apalah ya. Yang penting kita teruskan pencarian malam Qadar, kita isi dengan ibadah-ibadah yang sudah kita diajar. Ya, dan doa-doa yang lain lah. Antara doa yang paling bagus ialah doa minta supaya dilepaskan daripada azab neraka. Itu antara paling besar lah. Ya, Allahumma ja'alna ya min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang dibebaskan daripada api neraka-Mu. Bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah. Ya. InsyaAllah Ustaz. Okey, sekadar tu yang boleh Ustaz kongsi. Terima kasih kepada semua jemaah Cita, pada PWIP ya, kepada semualah ya yang kita panggil sanggup menghadirkan diri ya untuk program petang ni. Walaupun tak berapa ramai, 41 orang dah cukup ramai tu. Ya, dan Ustaz yakin bila dirakam nanti lebih ramai yang akan dengar. Mudah-mudahan ada manfaat. Ya. Okey, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ya, silakan. Dari awal tadi ada 43 Ustaz. Kemudian 43 ya. Okey, Tuan Haji Nazri, kalau Tuan Haji Nazri nak stop recording, I will stop the recording. Terpulang. Dah boleh dah stop dah tu, ya. Okey, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sama. wabarakatuh.
tapi kita tak ni Ustaz